Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan tajuk kami hiburan dalam Islam. Nama saya Nur Syahidah binti Nazrul, 18 BI 06007. Nama saya Nur Ashidin binti Muhammad Dewi, nombor metrik 18 BI 06009. Nama saya Nur Fajar binti Sanian, nombor metrik 18 BI 06010. Nama saya Siti Zuaidah binti Mumtaz Ahmad, nombor metrik 18 BI 06002. Dan nama saya Husna binti Kamrudin, nombor metrik 18 BI 06004. Yang pertama, kita akan melihat apa itu hiburan dalam Islam. Islam merupakan sebuah agama pertengahan yang amat menekankan aspek spiritualiti dan pembangunan rohani. Akan tetapi, Islam juga turut membenarkan penganutnya berhibur dan berseronok selagi mana ia tidak melampaui batas-batas syariat Islam. Ungkapan ini diambil dan dipetik oleh Zulkifli Muhammad Al-Bakri, iaitu Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia. Terdapat satu hadis berkenaan salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Hanzalah radhiyallahu anhu. Hanzalah merasa takut dirinya telah menjadi munafik kerana beliau merasa lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan berhibur bersama keluarga. Setelah sebelumnya bermuhasabah dalam majlis bersama Nabi SAW. Baginda bersabda yang bawa maksud, "Wahai Hanzalah, ada masa untuk urusan keduniaan, ada masa untuk beribadah, dan jika hati kamu sentiasa sama seperti kamu sedang mengingati Allah, para malaikat akan bersalam denganmu dan memberi salam kepadamu di pertengahan jalan." Hadis ini menerangkan bahawa apabila Hanzalah merasa risau dirinya telah munafik kerana lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, maka Rasulullah SAW menjelaskan bahawa ada masa yang diperuntukkan untuk umat Islam untuk beribadah kepada Allah dan mempersembahkan diri kepada agama, dan juga ada masa untuk kita memperuntukkan untuk berhibur bersama keluarga. Tetapi untuk berhibur, kita mestilah mengikut batas-batas syariat yang telah ditetapkan dalam Islam. Islam tidak mengharuskan umatnya agar setiap percakapan mereka semuanya adalah zikir, bahawa diam mereka menjadi meditasi, bahawa mereka tidak boleh mendengar apa-apa kecuali bacaan Al-Quran, dan juga mereka tidak harus menghabiskan semua masa lapang di masjid. Sebaliknya, ia menyedari bahawa Allah telah mencipta manusia dengan keperluan dan keinginan. Sebagaimana mereka perlu kepada makan dan minum, mereka juga perlu keinginan untuk berehat dan berhibur sesama mereka. Di sini dipetik oleh Yusuf Al-Qaradawi, bahawa Yusuf Al-Qaradawi menyatakan kita ni sebagai umat Islam tidak hanya diperintahkan untuk agama Islam semata-mata bahawa kita hanya perlu berzikir, kita hanya perlu diam apabila kita tidak ada benda baik yang untuk dicakapkan, dan kita perlu hanya mendengar bacaan Al-Quran sahaja. Kita juga boleh mendengar lagu-lagu yang tidak terkandung unsur-unsur kemaksiatan dalamnya. Kita juga tidak diharuskan untuk menghabiskan semua masa lapang di masjid. Seperti semua orang tahu, Islam juga mengatakan bahawa pekerjaan juga adalah ibadah. Jadi semua yang kita buat dekat dalam dunia ni ada batas-batasnya, termasuklah dalam berhibur. Wallahualam. Baiklah, seterusnya garis panduan hiburan yang dibenarkan dalam Islam. Next. Okay, umum mengetahui Islam merupakan salah satu cara hidup yang sangat meraihkan dan tidak pernah menyekat naluri dan fitrah manusia. Ini termasuklah berhibur. Sebagai contoh menari, menyanyi dan sebagainya. Tetapi terdapat beberapa garis panduan yang diketengahkan untuk berhibur yang dibenarkan di dalam Islam. Pertama, sesuatu persembahan atau konsert yang dijalankan hendaklah tidak berlebih-lebihan. Maksud dia kat sini, apabila kita ada persembahan yang perlu dilakukan, ibadah solat janganlah kita abaikan. Walaupun kita nak berhibur, tapi jangan berlebih-lebihan. Yang kedua, penyanyi, penari serta individu yang melakukan persembahan, penonton yang hadir hendaklah menjaga aurat. Okey, dalam surah Al-A'raf ayat 26 yang bermaksud, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi aurat. Jadi, sesiapa sahaja yang menghadiri hiburan tu, persembahan tu yang nak datang tengok ke yang membuat persembahan, perlulah menutup aurat. Dan yang ketiga, lagu dan nyanyian yang didendangkan haruslah yang melampaui haruslah dijauhkan. Macam muzik-muzik rock yang membolehkan penonton melompat menjerit, tak boleh lah, perlulah dielakkan, haruslah dijauhkan. Terusnya, yang keempat, seni kata lagu dan nyanyian yang disampaikan janganlah mempunyai unsur maksiat. Sebagai contoh, nyanyian yang bertemakan cinta yang mempunyai unsur maksiat yang mendorong melakukan dosa, haruslah kita jauhkan lah. Kita tak boleh nak ambil dia. Seni kata lagu tu janganlah ada unsur maksiat lah, supaya kita dapat mengelakkan melakukan dosa. Okey, yang kelima, sesuatu majlis hiburan haruslah dipastikan tiada percampuran di antara lelaki dan wanita yang bukan mahram. Supaya ada persentuhan antara lelaki dan wanita yang bukan mahram.
Okey, yang terakhir, sesuatu hiburan haruslah dipastikan tidak mempunyai perkataan yang menjurus ke arah pertentangan akidah Islam. Maksudnya, bila kita nak berhibur, nak menyanyi ke apa, pastikan ada unsur yang menghina Nabi ke, memperlekakan sahabat ke dan sebagainya. Terusnya, seterusnya kita masuk kepada hukum dan konsep berhibur dalam Islam. Okay. Antara konsepnya, lagu dan kata lagu tersebut mestilah ia tidak melalaikan kita. Yang kedua, ia tidak bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Okay. Yang ketiga, ia mempunyai tidak mempunyai unsur maksiat lah, seperti memuja kecantikan wanita, menganjurkan hubungan bebas budi. Okay. Seterusnya, seni kata lagu Islam haruslah yang mampu mengajak manusia kepada cintakan Allah, cintakan agama, seperti lagu nasyid-nasyid. Kemudian, kita sebagai umat Islam, pilihlah hiburan yang dapat meningkatkan tahap keimanan kita dan menyihatkan tubuh badan. Contohnya macam berpura-senda yang sederhana, melihat atau menonton drama yang memberi pengajaran kepada kita. Dan kemudian mendengar nasyid, lepas tu melakukan aktiviti lasak yang berfaedah. Contohnya macam bermain basikal ke, mendaki bukit ke, itu salah satu contoh yang dapat menyihatkan tubuh badan kita. Salah satu contoh hiburan lah. Seterusnya kita masuk kepada hukum berhibur dalam Islam. Islam tidak melarang segala bentuk hiburan asalkan ia tidak bertentangan seperti yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, sewaktu Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, baginda telah disambut oleh penduduk Madinah dengan lagu yang diiringi muzik. Muzik yang digunakan adalah tidak melewati batas yang ditetapkan oleh Islam dan tidak menggairahkan serta tidak melalaikan pendengar yang mendengar. Maksudnya, zaman Nabi dulu pun diorang menggunakan muzik yang tidak melampaui batas dan ia tidak melalaikan pendengar lah. Okay. Hiburan juga dia boleh jadi haram jika kita sampai meninggalkan solat, sampai mengabaikan urusan untuk mencari nafkah dan menuntut ilmu. So kat sini kita kena pandai kawal diri kita dari berhibur secara berlebihan. Seterusnya, terdapat dalil yang membuktikan bahawa Nabi SAW pernah memberi keizinan untuk bergembira dan berhibur. Seperti yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya, aku telah diziarahi oleh Abu Bakar di rumahku. Ketika itu di sampingku ada dua orang jariah, iaitu gadis dari golongan Ansar, sedang mendendangkan syair golongan Ansar pada hari But'ah, iaitu hari tercetusnya peperangan antara golongan Aus dan Khazraj. Aisyah berkata, sebenarnya mereka berdua bukanlah penyanyi. Abu Bakar berkata, patutkah ada nyanyian syaitan di rumah Rasulullah SAW dan pada hari raya pula? Lalu Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum itu mempunyai hari raya dan ini adalah hari raya kita. Okay, maksudnya kat sini, pada zaman Nabi dulu pun diorang berhibur dan Nabi sendiri pun memberi keizinan untuk bergembira dan berhibur. Tapi dia tidak dia sangat bersederhana lah, hiburan yang sederhana yang tidak melanggar syariat Islam. Seterusnya, isu semasa. Next. Okay, antara isu semasa seperti yang kita tengok adalah isu tentang berapa orang remaja perempuan yang bertudung telah dipeluk dan dicium oleh artis K-pop di sebuah konsert yang diadakan di Malaysia. Ini kalau kita tengok isu ni telah berlaku dalam beberapa tahun yang lepas, dan iktibar yang kita perlu ambil daripada kisah ini, daripada isu ini adalah kita perlu merasa sensitivity terhadap kejadian yang berlaku. Kita juga perlu memandang, tidak boleh memandang remeh tentang isu ini kerana isu ini melibatkan iman, takwa dan maruah seorang wanita. Dunia akhir zaman ni terdapat banyak fitnah yang berlaku, antaranya fitnah terhadap wanita. Seperti mana dalam hadis Nabi diriwayatkan oleh Usamah bin Ziyad radhiyallahu anhu bahawa Nabi bersabda, yang bermaksud tidak akan aku tinggalkan selepas daripadaku yang lebih bahaya ke atas kaum lelaki daripada wanita. Maksudnya kat sini wanita adalah fitnah akhir zaman. Okey, seterusnya. Okey, isu kedua adalah tentang isu yang diketengahkan mengenai satu cabaran yang tular di media sosial, iaitu Latih Challenge yang baru tahun lepas kalau tak silap berlaku isu ni. Jadi cabaran ini dikatakan di mana seorang itu perlu dikenakan solekan dan kemudian menari mengikut rentak lagu. Namun dengan tiba-tiba si pelaku akan menukar wajah menjadi satu sosok tubuh yang menyeramkan. Okay, kalau kita tengok kat sini, isu ini adalah berkaitan dengan isu prank lah, sebabnya daripada wajah elok tapi tiba-tiba berlaku jadi wajah buruk. Jadi orang yang tengok tu akan terkejut kan. Jadi kat sini kita panggil isu prank lah. Isu prank ni Latih Challenge yang dilarang. Hiburan mengenakan orang iaitu prank dia adalah dilarang dalam Islam. Walaupun Islam membuka ruang untuk hiburan seluasnya, akan tetapi hiburan juga ada batas dan hukum syariat. Okey, seterusnya. Okay, kesan buruk terlalu taksub atau berlebihan dalam hiburan dan macam mana cara kita nak atasinya. Okay, next. Okay, kesan buruk terlalu taksub atau berlebihan dalam hiburan. Yang pertama adalah mencemari nilai-nilai murni, kesopanan dan kesusilaan. Masyarakat kini hilang sifat
berbudi bahasa terhadap masyarakat lain seperti warga tua kerana mereka mencari kepuasan dan melakukan apa-apa tindakan yang boleh menyeronokkan diri mereka tanpa menghiraukan larangan agama, adat dan teguran masyarakat sekeliling. Kalau maksud kat sini, dia lebih kepada kesopanan dan kesusilaan lah, maksudnya terhadap diri kita sendirilah kan. Kalau contoh lagi kita boleh bagi melibatkan iman. Iman kita akan jadi macam kita jadi cepat lara bila kita terlebih kepada muziek, terlebih pada hiburan. Okay, yang kedua adalah merugikan wang dengan mengeluarkan wang yang besar. Okay, kalau kat sini mungkin sekarang ni tak terjadi sangatlah sebabnya kita PKP kan, maksudnya kita ada yang COVID ni, jadi macam tak berlaku sangat konsert-konsert. Tapi kalau kita tengok sebelum-sebelum ni, isu sebelum-sebelum ni, ramai yang pergi ke pusat hiburan dengan memerlukan wang yang banyak kan. Hiburan yang berlebihan cepat dapat mendatangkan pelbagai angka negatif. Contohnya pergaulan bebas. Ini termasuk juga dalam pergi ke konsert tadi. Sebab konsert kan dia bercampur-campur kan. Jadi berlakulah pergaulan bebas kat situ. Itu antara kesan ni lah. Okay, seterusnya. Okay, cara untuk mengatasi yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak membaca Al-Quran dan memahaminya, menghadirkan rasa takut dalam melakukan perkara yang tidak berfaedah, sentiasa berdoa kepada Allah. Ini berkaitan dengan iman. Macam mana kita nak kawal kita punya diri, macam mana kita nak atasi dengan berlebihan dalam hiburan ni adalah salah satunya kita kuatkan iman. Yang kedua adalah ibu bapa hendaklah sentiasa mengetahui dan mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh anak mereka serta sanggup meluangkan masa untuk mengatasi masalah tersebut. Okay, jadi antaranya adalah peranan ibu bapa jugalah untuk memantau anaknya. Kalau anak dia ada masalah, kongsikan dengan mak ayah macam mana masalah tu kan. Sebab kadang-kadang kalau orang ni ada masalah tapi tak ada tempat untuk meluangkan masalah tu, dia akan cari hiburan lah untuk menghilangkan dia punya masalah macam tu. Okay, yang ketiga adalah memilih rakan yang dapat membawa bersama melakukan melakukan kebaikan dan sentiasa mengingatkan kepada kebaikan. Okay, kat sini macam kita tahu kan, kawan tu cerminan untuk diri kita. Jadi kita kena pandai pilih-pilih kawan. Okay, itu sahaja daripada saya. Okay, next. Okey, baiklah. Seterusnya kesimpulan. Okey, yang pertama, konsep hiburan ni hendaklah mengikut garis standar yang telah diletakkan dalam Islam. Okey, tadi kita ada bagi tahu dekat awal garis panduan yang telah disediakan lah dalam. Sebab majoriti para ulama ni dia menghukumkan hiburan ni harus, tapi dia ada syarat dan tak ada unsur maksiat ataupun dia kena ikut garis panduan. Yang kedua, pihak-pihak yang terlibat mestilah menapis segala jenis hiburan supaya semua jenis hiburan dalam negara ini mematuhi syarat. So maksudnya pihak-pihak yang terlibat ni macam agensi-agensi yang dalam Malaysia ni lah, sebelum dia keluarkan hiburan macam konsert ke, dia kena tengok balik lah lebih kepada kebaikan ataupun lebih kepada keburukan. Okey, yang ketiga, pihak kerajaan dalam mengambil sikap cakna dalam memastikan pencegahan kerutuhan moral terutama dalam dunia hiburan ni dapat dibendung. Maksudnya kat sini kita kena lihat balik isu semasa yang contohnya perempuan remaja tu dicium dan dipeluk oleh K-pop kan. Kita kena tengok balik sebab isu ni pun menjadi buah mulut masyarakat lah dan ia boleh meruntuhkan akhlak seseorang. So bila kerutuhan akhlak tu menunjukkan sebuah masyarakat ni dia tidak bertamadun. Okay, yang keempat, tujuan berhibur dalam Islam ialah untuk melahirkan insan yang sihat dari segi jasmani, rohani dan sosial. Sekarang kita tengok balik, tujuan berhibur dalam Islam ni adalah untuk melahirkan insan yang sihat dari segi jasmani, rohani dan sosial. Maksudnya, insan yang sihat ni dia bukan hanya sekadar fizikal tau, terhindar dari penyakit, bahkan sihat dari segi emosi, perasaan, kekeluargaan, hubungan kekeluargaan. Maksudnya kadang diorang ni, individu ni, dia menjadikan hiburan ni untuk menghilangkan masalah diorang. Macam dia ada masalah, dia rasa dengar lagu ni, dengan hiburan ni, dengar lagu lagi macam dapat macam relaxation orang kata macam tu. So kadang-kadang hiburan ni lah digunakan untuk perkara ni. So, maksudnya tujuan berhibur ni untuk melahirkan insan yang sihat dari segi ni lah, rohani dan jasmani dan sosial. Sekian saja pembentangan daripada kumpulan kami tentang hiburan dalam Islam.
Sekian, terima kasih.